Setia bersama dengan Cikgu Haslan, setia bersama dengan CTC, setia bersama dengan segmen bicara teknikal, setia dengan Boboy, setia dengan Pak Su. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada sikit walaupun ada sikit teknikal, tapi tak apa, alhamdulillah ya, disebabkan ada Boboy, insya-Allah lah kita harapkan semuanya baik-baik saja. Pancaran kita pun cantik. Kalau ada delay ataupun apa saja, bagi tahu dekat ruangan komen, insya-Allah ya. Baik, sebelum saya mulakan seperti biasa untuk episod yang ke-130 Bicara Teknikal bersama dengan Cikgu Haslan untuk 10 Mac 2020, saya ingin menyapa kepada saudara Budiman Bakar ya, steady cikgu. Terima kasih Budiman Bakar. Daripada mana Budiman? Saya tengok daripada orang Melaka tapi duduk KL mungkin. Isaac Adam, Assalamualaikum Cikgu Haslan, Hashim, Pak Su dan juga kru CTC FM. Wow, ni bagus ni. Salam seluruh ya. Baik, daripada Gasim Samsel. Gasing Samsel ni daripada Palembang. Alhamdulillah. Daripada Palembang. Terima kasih. Saya tak tahu saya sebut nama dia Gasim Samsel ni betul ataupun tidak. Maafkan Pak Su Encik Ahmad. Baik, kat sini dia bagi pantun. Biru merah menjadi bualan, pengalaman trading menjadi ingatan. Kini bersama Cikgu Haslan ditemani Pak Sukat menawan. Okey. Baik. Cikgu terima kasih. Ui, bagus ada pantun. Nanti cikgu kena balas ya pantun ni. Saya tak boleh. Okey, Agus Chandra, salam Cikgu Haslan dan juga DJ Pak Su. Saya Agus daripada Bandung. Oh, West Java, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah membuka my mind yang jadi lebih clear soal BBMA. Alhamdulillah, saya dengar pun, saya bukan cikgu pun saya rasa gembira bila ada feedback yang macam ni ya. Daripada Muhammad Qayyum, Assalamualaikum Cikgu Haslan dan DJ Pak Su, harap dapat share lagi tentang setup MHV ya. Terima kasih, insya-Allah. Baik. Cikgu, multi time frame ni memang mantap. Memang mantap dia kata. Okey, Ziko Sidam, DJ Pak Su, Cikgu Haslan, semoga selalu mantap insya-Allah. Doakanlah ya, doa kalian juga yang membantu kami di sini. Baik, alhamdulillah cikgu. Itu dia sebahagian baru tu. Kalau kita layan dalam ni dah jadi borak bersama dengan Cikgu Haslan. Jadi okey cikgu, tanpa buang masa cikgu. Semua okey ya cikgu ya? Alhamdulillah. Perjalanan baby semua kat rumah cantik. Sekarang dah jadi bapa misali. Kalau ibu misali bapa? Bapa misali juga lah. Oh, misali juga. Dan misali tu contoh. Bahasa Arab misali. Alhamdulillah. Misal. Alhamdulillah semuanya okey. Baik cikgu, kalau sudah bersedia saya serahkan segmen ini untuk cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Yang penting Pak Su kita, abang boboiboy kita dan tonton di luar sana, apa khabar? Moga-moga kami bertiga malam ni doakan tonton di luar sana di mana saja berada. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Indonesia atau di mana sahaja siaran ni dapat dilihat, didengar. Moga tuan-tuan berada sentiasa dalam kesihatan, kerahmatan. Syukur, alhamdulillah. Dan bagi rakyat Malaysia, tahniah, alhamdulillah, kita telah pun dapat kabinet baru ya. Dah tak ada lagi teka-teki silang kata dah. So jemaah menteri terlihat sudah. Wow. Rakyat mahukan janji ditepati. Ya. Mapping mingguan wajib dibedah. Moga entry bertahta di hati. Wah, ini macam minggu ni macam minggu weekly ni. Daripada pantun tadilah. Okey, baik. Ribuan terima kasih. Cucu Pak Oleh pun ada. Selamat mendengar. Okey. Cucu Pak Oleh ni susah betul kita nak ajak datang cyber. Toke Mas ni Cucu Pak Oleh. Itulah. Masalah dia. My Sifu DJ Diano Belento, Cikgu Hamizan Bujang ada di sini. Alhamdulillah. Okey cikgu. Untuk permulaan kita untuk malam ni, apakah cikgu rasa macam sangat suka untuk berkongsi di permulaan ni? Okey. Saya rasa bagi sesiapa yang telah pun sentiasa atau selalu melihat bicara teknikal, dia dah tahu cara saya memandang candle menggunakan time frame besar. Betul.
Kenapa besar? Kebiasaannya lah tu dia cikgu sebab kan. bila terlalu besar sebenarnya kita dapat membuat jangkaan untuk perjalanan seminggu. Lepas tu bila kita membuat plan, kita akan sentiasa cuba membuat satu plan atau perancangan dalam jarak yang agak panjang. Betul. Jadi supaya kita tidak mudah melakukan kesilapan yang berulang-ulang. Okey. Sebagai seorang trader, tuan-tuan, kita ni, saya lah, dan tuan-tuan di luar sana juga, kita adalah golongan trader marahin, golongan trader retail. Golongan trader retail. Dah masuk bahasa politik, saya agak seram kat ni. Tu, dah satu lagi perkataan dia, sentiasa mendengar denyut nadi trader. Wah, itu ayat. Apa? Baik. Okey, dan tuan-tuan, kita sebagai seorang trader, perasaan takut, perasaan risau, perasaan kecewa, perasaan 50-50 sentiasa ada dalam diri kita. Betul. Dalam diri saya dengan tuan-tuan sama. Dulu ketika belum mampu untuk membuat jangkaan atau analisa di tempat yang besar, saya sentiasa berkata-kata, bangun pagi saja, lepas subuh selesaikan anak-anak tu semua pergi sekolah, saya duduk depan PC, aku nak masuk apa ini? Sebab tuan-tuan, sebelum tu saya tak ada clue bagaimana saya nak membuat jangkaan. Minggu depan apa nak buat Tak ada maksud. Bila kita tak maknanya, ada clue, cikgu jenis bangun tidur je fikir aku nak trade pair apa. Macam tu. sebab dulu kita tak ada ilmu untuk nak membuat jangkaan. Betul. Sekitar sebelum 2017 lah. Jadi bila bangun, bila nak masuk, hati tu takut-takut. Betul ke aku punya pilihan? Betul ke aku punya entry? Tuan-tuan, pada ketika itulah kita mula mencari banyak info. Contohnya, pergi kepada wall orang lain, pergi kepada beberapa grup. Jadi apa kita buat kat situ adalah kita cuma mencari entry-entry dan kita mula bertanya pada orang. Hari ni setup pair mana yang bagus? Time frame mana yang bagus? Tuan-tuan, saya buat macam tu dalam masa bertahun-tahun. Saya duk risau. Macam mana pun saya perlu ada satu ilmu yang mana sebelum candle bermula untuk minggu ni, minggu lepas saya sepatutnya ada satu jangkaan. Jangkaan tu saya akan ikut, dan selagi dia valid, saya akan bertahan dengan entry tersebut sepanjang minggu. Itu yang sepatutnya. Maknanya kita dah ada plan apa yang mungkin berlaku untuk sepanjang minggu depan. Jadi lepas tu, kalau kita trade macam saya katakan tadi, kita masih blur, asyik bertanya, bang, hari ni entry apa bagus? Again, sampai bila? Kan? Jadi persoalan tu hanya boleh dijawab atas diri masing-masing. Kita kena usaha sampai bila? Tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu waktu. Kena usaha dan usaha sampai satu titik, sampai satu masa kita akan dapat sesuatu. Bila? Tak tahu. Kita kena terus cepat usaha. Lambat. Yes. Kalau kita sekolah dulu, form 1, form 2, form 3, kita dah ada peperiksaan. Form 3 ada apa? SRP. Dulu SRP lah. SRP. Sejarah dan pelajaran. Lepas tu dia jadi PMR. PMR. Lepas tu PT3. Lepas tu form 5 SPM. Kemudian saya masuk U, dan kehidupan tuan-tuan sentiasa ada peperiksaan. Dan trading ni tuan-tuan, satu peperiksaan yang macam kita blur dan menakutkan. Kalau dibandingkan dulu, tuan-tuan, periksa kawan-kawan ada. Okay. Ada yang boleh bantu kita, ada yang boleh jeling-jeling kan. Yang ini tak boleh. Walaupun kawan sebelah tu trade, kita tak boleh nak ikut dia. Sebab ini antara kita dengan market. Jadi kalau kita tuan-tuan tak ada plan, saya macam tak tahu apa buat. So, kalau macam idea pula, member trade, kita minta pandangan member. Idea tu boleh lah. Boleh, tapi kita kena ada kefahaman. Setakat idea je pun tak guna lah. Idea kawan. Lepas tu paling simple, ambil zaman sekolah tuan-tuan. Satu sekolah, satu kelas, kita ambil lah dalam 30 orang. Minimum biasanya sampai 40 orang. 30 orang tu sekolah yang sama, guru yang sama, buku yang sama, tapi kenapa masih lagi ada nombor 1, 2, 3 sampai 30 ketika peperiksaan? Kenapa masih lagi ada jarak kefahaman yang berbeza dari segi result? Bermaksud ilmu yang sama tapi kefahaman tak sama maksud.
Jadi benda yang sama masa sekolah is okay. Tapi bila kita dah menghadap market, kita rasa goyang tu satu macam. Jadi macam mana pun tuan-tuan kena usaha bagaimana untuk mendapatkan satu mapping yang jelas. Itu tajuk yang kuat sebenarnya mengenai, dan itu yang saya letak kat pantun. Mapping tu kena clear. Mapping kena clear. Macam contohlah kita tak tahu, katakan kita daripada Cyberjaya ni tuan-tuan, tak pernah pergi Johor Bahru lah katakan. Okey. Kita tak ada mapping, kita tanya orang. Kejap sampai dekat tol, katakan sampai tol Seremban, dia kata okey bang, exit dekat Senawang. Lepas tu exit dekat Kuala Kelawang. Kita ikut dia. Tapi akhirnya mungkin kita sampai tapi dalam perjalanan yang berbelit-belit. Betul. Tapi kalau kita ada mapping, paling senang guna apa? Guna Waze. Dia beritahu daripada pukul apa hingga pukul apa, dia beritahu jarak, dia beritahu masa, dan dia beritahu kalau ada roadblock, ada kemalangan, kalau ada polis menunggu kat depan, semua ada. Jadi mapping tu clear. Jam pun dia beritahu jam. Yes. Jadi tu sebab tuan-tuan, apa yang saya kongsikan selama ni, yang saya ulang dan ulang adalah mapping yang saya gunakan daripada kefahaman BBMA. Tapi kalau tuan-tuan, pengalaman saya, kalau tuan-tuan hanya berharap atau mengharapkan daripada kelas BBMA asas saja, dia tidak mencukupi. Dia baru nak mengenal, okey, ni ekstrim, okey, ni MHV, ni arah kokoh, ni re-entry, ni momentum. Setakat tu. Tapi tuan-tuan kena usaha lebih untuk mendapatkan bagaimana aku nak kenal benda ni, dan benda ni boleh kuat untuk memberikan entry pada aku untuk sepanjang minggu. Jadi kita relax. Jadi apa yang saya nak terangkan itu dari segi pandangan besar. Dan kalau saya fokus terus masuk BBMA, setup yang selalu saya masuk, saya tahu saya gunakan, yang selalu kerap saya cerita dalam kelas, terutama kelas-kelas yang terkini, yang alhamdulillah minggu lepas, Sabtu lepas saya dah buat kelas. Okay. Macam saya katakan, kelas saya kecil-kecil, 5 orang, 6 orang. Saya nak traffic kecil-kecil. Dan maknanya untuk bulan ni 3 kelas, minggu lepas 1, minggu ni 2, 3 dah penuh. Okay. Dah booking. So saya fokus bagaimana saya nak tuan-tuan faham bahawa perjalanan weekly sangat kuat. Bila jelas, tuan-tuan boleh tahu dah, okey, selagi perjalanan ni betul, selagi itulah kita akan hold kita punya entry. Di situ kita belajar untuk kita nak tahu trend sebenarnya tuan-tuan. Dan sebagai contoh, saya terus jam kepada contoh tuan-tuan. Satu setup yang memang saya nampak sangat jelas, lepas tu dan sememangnya penny yang saya entry, dan bila saya entry tuan-tuan, dari segi saya fokus satu pair lepas tu, tapi semua akaun yang saya ada daripada pelbagai broker, daripada pelbagai risiko, semuanya pair yang sama. Wow. Pelbagai broker, pelbagai risiko. Tu nanti insyaAllah rezeki saya ceritakan. Baik. Menarik sebab saya suka cerita benda yang saya buat. Senang. Orang tanya saya boleh jawab. Okey, siap. Sebab berdasarkan pengalaman. Saya suka test benda ni. Okey. Kalau lepas tu tengok kat depan ni, tuan-tuan nampak kat depan ni, ini adalah pair GU. Pair GU. Yang mana tuan-tuan nampak, biasanya saya menunjukkan lepas tu 3 time frame. Okay. Di depan ni tuan-tuan nampak 4 time frame. Kenapa 4? Sebab sebelah kiri sekali saya letakkan monthly. Kiri sekali monthly, di sebelah kanan dia adalah weekly, di sebelah kanannya adalah daily, di sebelah kanan dia 4 jam, dan saya stop. Okey. Kenapa tuan-tuan? Sebab monthly saya nak melihat candle harga sekarang ni di manakah dia berada di sudut kacamata monthly. Penting tuan-tuan, sebab dalam setup BBMA, entry yang terbaik adalah bermula daripada setup nama dia re-entry. Okey. Re-entry. Okey. Saya ambil bermula pada H1. Contoh H1. Kalau re-entry sell di H1, kita pun letak sell tuan-tuan, letak sell. Okay. Tapi dia naik, kita pun duk risau. Dia naik dan dia failkan atau dia batalkan re-entry sell, dia naik daripada H1, dia akan naik kepada H4. Kita pun tunggu re-entry sell di H4. Kena naik lagi lepas tu. Waktu dia batal sampai re-entry di daily. Kita pun tunggu daily. Dia batal lagi, dia naik sampai ke weekly. Dia naik, dia batal sampai ke monthly. Sebenarnya tuan-tuan, setup yang paling kuat adalah monthly. Maksud saya adalah, kalau tuan-tuan fokus pada time kecil, tuan-tuan mungkin melakukan kesilapan di H1, boleh melakukan kesilapan di H4, boleh melakukan kesilapan di daily, boleh melakukan kesilapan di weekly, hingga ke monthly tuan-tuan. Lepas tu,
dia boleh buat 4 kali kesilapan kalau dia fokus tampil kecil. Baik. Tapi kalau tuan-tuan naikkan time frame, cari re-entry H4 pula, masih lagi boleh melakukan 3 kesilapan. Sebab dalam trading Pak Su, tuan-tuan, kita cuba cari entry yang kebarangkalian atau probability yang rendah untuk kalah. Okey. Jadi menggunakan time kecil macam saya katakan tadi lah, silap H1, naik H4, naik daily, naik weekly, dah 4 kali. Jadi bila 4 kali silap Pak Su, dia punya kecewa satu macam. Okay, saya naikkan pada H4. H4 silap, pergi daily. Daily silap, pergi weekly. Okay, saya naikkan pula kepada daily. Daily silap, pergi weekly. Weekly silap, pergi monthly. So, apa yang saya buat sekarang Pak Su, tuan-tuan, saya pilih weekly. Kalau silap, saya silap sekali Pak Su, dia pergi monthly. Dan jadi kesilapan saya minimum. Tidak bertindih lah kesilapan tu. Yes. Dan saya tu sebab tuan-tuan, saya mencari setup weekly sebab saya tahu setup weekly kalau dia silap, dia pergi monthly je. Monthly je. Dan saya dah tahu sekali je. Dan setup monthly tuan-tuan, dia nak berlaku, dia tak berlaku setiap bulan. Kalau dalam keadaan trending. Kalau sideway, dia boleh berlaku sebulan. So, saya melihat dua ni apa tu? Monthly, weekly. Dua ni. Jadi, lagi kecil time frame tuan-tuan, betul tuan-tuan akan nampak banyak entry. Tapi lagi tinggi kebarangkalian untuk kalah. Itu logik dia. Menggunakan time frame besar, tuan-tuan akan mendapat position yang tidak kerap, tetapi bila betul, dia betul sepanjang minggu. Sebab setup tu dia susah nak kalah. Sekali je weekly. Silap. Jadi kita kena tahu apakah yang membatalkan weekly. Kalau terbatal, saya cut loss dan saya tahu dia pergi monthly, okay, stay by. Tunggu je lah kan. Tapi kalau saya start dengan H1 silap, H4 silap, daily silap, sini dah loss tu. Berapa kali saya nak cut loss. Lalas akaun saya habis. Okay, itu logik dia. Itu tip cikgu. Tu kefahaman. Bukan apa orang takut nak masuk kat weekly. Bukan masuk weekly tuan-tuan, nak make sure yang trend tu clear. Kalau bermula di weekly, dia memang clear. Sepanjang minggu tu memang jelas. Baik. Okay, jadi contoh tuan-tuan yang sedang berlaku sekarang di mana? Di GU. Sebab kenapa GU? Sebab saya ambil contoh mudah untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan, saya nak trade dengan mudah. Saya tak mau cari pair-pair yang pening-peningkan kepala. Lagi. Sebab tujuan kita tuan-tuan sama, kita nak profit tu je Bazu. Saya nak profit dengan candle yang mudah baca. Dan candle yang kebarangkalian untuk kalah tu rendah. Kurang. Dan menang dia tinggi. Itu saya nak. Low risk, high profit. So untuk minggu ni Bazu, untuk minggu ni kita pergi kepada sekarang saya buat kat monthly tuan-tuan. GU ni sebenarnya dia berada di sekitar kawasan-kawasan 5-10 high di monthly. Ni saya tandakan. Yes, kita nampak bentuk ni macam arah kukuh buy. Sebab ini tampil yang paling besar. Tidak ada TF yang lagi besar yang disediakan di sini yang lagi besar daripada monthly. Monthly lah yang memang besar. Jadi kalau ada TF lagi besar, ini saya nampak adalah market hilang volume sell di monthly dan tampil besar. Jika kalau ada, ini adalah re-entry sell di tampil lagi besar. Okay, sebab bentuk re-entry diikuti dengan MHV. Saya bagi contoh yang sememangnya dah nampak, yang sangat-sangat jelas. Saya pergi ke monthly Pak Su. Saya pergi ke weekly. Tuan-tuan nampak step dia. Pak Su, saya besarkan kotak ni. Ini kotak weekly Pak Su nampak yang ada echo ni. Baik. Tuan-tuan, ini adalah setup re-entry sell di weekly yang sangat jelas pada minggu ni. Apabila muncul re-entry sell di weekly, bermaksud candle berada di zon-zon tertinggi weekly untuk minggu ni. Hari Isnin, hari Selasa, tertinggi weekly. Jadi entry yang terbaik adalah sell. Jadi sell ni tuan-tuan, kita bertahan sell dari mana Pak Su? Daripada garisan yang tuan-tuan nampak merah dan biru ni, MA10 high. Dari segi bahasa BBMA, MA10 high, MA5 high, dan bahasa mudah layman term, ini kawasan resistant, atau lagi mudah, ini kawasan tempat yang tertinggi pada minggu ni. Jadi kalau orang tak faham BBB, ni apa ni 5-10 high?
ataupun dia tak faham apa tu resistant. Okey, ini tempat atau zon yang tertinggi pada minggu ni. Jadi daripada semalam, daripada sekarang ni tuan-tuan, dia sedang berada di kawasan-kawasan yang tertinggi pada minggu ni. Jadi bila kawasan tertinggi Pak Su, semua sekali, maka kita pergi ke TF lebih kecil untuk mencari peluang sell. Okey. Sebab kita dah nampak weekly tu kata aku ada tempat tertinggi minggu ni. Jadi bila besar tu kata tertinggi minggu ni, maka tuan-tuan barulah gunakan ilmu masing-masing, scalping ke whatever lah. Fokus kepada entry yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menang, iaitu sell. Sebab dah ada setup re-entry sell di weekly. Kalau tak ada setup re-entry sell di weekly, janganlah masuk. Itu sebab kita perlu mencari target yang besar untuk nak mencari entry yang kuat. Sebab tu Pak Su, kalau setup weekly ni jelas dan betul, tuan-tuan masuk TF kecil, memang senang-senang sell di terkejung, memang best. Sebab kalau saya kecilkan target Pak Su, ini sebelah kanan H4, saya pergi H1, panjang ke bawah kan? Okey. Saya pergi lagi M15, panjang ke bawah kan? Memang macam ni Pak Su. Kalau target besar tu tak nampak setup, dia memang tak cantik. Memang tak cantik. Penting tuan-tuan, sangat-sangat penting tuan-tuan nak kena pasti bila nak entry, adakah pair tu berada di zon yang terbaik untuk sell di weekly atau di daily. Atau sell terbaik di weekly atau buy terbaik di weekly. Itu penting. Okey, kembali pada 4 jam. Jadi dalam bacaan BBMA, apabila muncul bacaan ataupun setup re-entry sell di weekly, maka di daily Pak Su adalah market hilang volume sell. Apakah market hilang volume? Maksud market hilang volume tuan-tuan Pak Su, candle biru ni Pak Su yang ada ekor panjang ni kan. Baik. Candle ni dia rapat dengan top BB, tetapi dia tutup di dalam dia. Di dalam garisan di bawah garisan hitam tu. Betul. Bermaksud tuan-tuan, tidak ada bacaan untuk nak naik. Ini nama dia market hilang volume. Maksudnya dia hilang volume, dia hilang kekuatan untuk nak meneruskan perjalanan ke atas. Dia naik. Sebab Asu, dia naik daripada bawah ni, yang biru ni. Nampak tak merah? Biru dia tutup dalam BB kan? Betul. Dia naik tuan-tuan, dia naik sampai kat sini hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, seminggu tuan-tuan dia naik. Kau punya. Sampai kat sini pump. Dia bagi ekor je. Assalamualaikum. Ekor je. Ekor je. Dan kalau Pak Su nampak kat sini, yang biru body ni lagi besar daripada merah. Okey. Bermaksud buyer dah masuk hari Isnin lepas. Hari dan ini adalah bacaan hari Isnin. Minggu ni semalam lah. Ni. Dan ni tuan-tuan, hari ni hari Selasa. Jadi most likely, sebab sekarang dah hampir pukul 11, market minggu ni start pukul 5 pagi. So 5, 6 jam. 6 jam tuan-tuan, most likely Megah ni akan jadi macam ni. Maka ini adalah engulf, bearish engulf, untuk mengatakan besok insyaAllah sambung jatuh. Jadi kita dah detect awal-awal benda ni. Jadi bila kita dah nampak betul ni tuan-tuan, di daily market hilang volume sell dan full structure. Apakah itu full structure? Ni terms BBMA. Full structure adalah istilah-istilah yang ada mewakili perjalanan lengkap BBMA, iaitu ekstrim, market hilang volume, arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry. Tuan-tuan, lepas tu perjalanan tu dah ada, mapping dia dah ada, weekly dah nampak re-entry sell, daily dah ada market hilang volume, dan 4 jam harus membuat bacaan ekstrim dan seterusnya lah. Dan kebetulan setup dia cantik lepas tu. Nampak cun gila, ada extreme sell kat sini. Kepala dia dah ada. Dia dah keluar. Dan ini setup ni tuan-tuan, setup yang macam tu saya kata, setup lembut, setup mudah, nampak macam adalah semua. Sebab tuan-tuan, ada ketikanya extreme sell tak muncul. Tapi adakah tu bermaksud bacaan tu terbatal? Tak. Sebab memang dalam faktanya adalah ekstrim tuan-tuan. Dia ada ketikanya dia berlaku, ada ketikanya tidak berlaku. Tapi yang akan membuat bacaan kuatnya adalah apabila berlaku momentum di TF lebih kecil. Baik. Dan tuan-tuan, untuk kita nak validkan perjalanan re-entry sell di weekly,
Okey, ia memerlukan bacaan apa? Signal momentum cell DH4. Sebelum berlaku momentum cell DH4 Pak Su, dia perlu berlaku momentum cell DH1. Jadi untuk mapping Pak Su, again, satu minggu ada satu candle weekly. Baik. Satu minggu ada 5 candle daily. Satu minggu ada berapa candle H4? Satu hari ada 6 candle H4. 2 hari 12. 3 hari 18. 4 hari 24. 5 hari 30 candle. Jadi seminggu ada satu weekly, ada 5 daily, ada 30 candle H4. Dah tentu tuan-tuan, yang 30 ni akan membentuk ekstrim, market long volume, arah kukuh, re-entry dan semua sekali. Okey. Itulah dia punya full structure dia. Okey. Dan untuk nak memvalidkan bacaan-bacaan tu, dah tentu TF lebih kecil, perlu membuat momentum. Sebab momentum adalah suatu signal yang bagi tahu perjalanan trend berterusan. Jadi sebelum muncul momentum sell di H4, mesti ada pasu momentum sell di H1. Jadi kalau saya buka di sini, tuan-tuan, memang hari ini telah pun muncul bacaan momentum sell di H1. Sebab dalam satu hari ada 24 candle. Dalam seminggu ada 120 candle. Jadi dengan 24 candle tuan-tuan, mampu untuk muncul momentum sell. Semalam Pak Su, yang saya tandakan ni dalam kotak ni kan, tidak ada bacaan momentum sell. Jadi perjalanan untuk jatuh belum lagi. Zone tu semua ada, zone. Tapi ada. Confirmation tu belum ada lagi. Itu sebab ada orang kata, boleh tak saya nak entry awal? Boleh. Tetapi kalau ada bacaan momentum yang berterusan ke atas, maka tuan-tuan kena terima bahawa entry tuan-tuan silap dan kena cut loss. Dan kalau betul, bertahan. Ya, itu untuk orang yang dah biasalah, yang dah mahir. Untuk mengenal perjalanan, sebab bila kita menggunakan pasu re-entry di weekly, yang akan memvalidakan perjalanan dia memang momentum sell di H4 sell tetapi sebelum muncul H4 momentum, H1 Pak Su, dia akan muncul momentum dulu. Itu H1 dulu. Dia kunci dari situ. Itu kunci. Itu sebab pegang tabir besar tuan-tuan, dia akan keluar kunci ke H1. Tuan-tuan dah tahu dah. Okey, kebarangkalian nak keluar momentum sell di H4, ada. Tapi bukan hari ni. Sebab setiap hari ada 24 candle. H1 akan buat cerita dulu. Jadi di H1 tuan-tuan dah muncul. Saya besarkan Pak Su, saya tandakan. Ni dia. Yang saya tandakan tuan-tuan, yang merah ni, sebatang ni. Inilah momentum sell. Dia beritahu, okey, nak jatuh ni. Dan satu lagi dia kuat. Kenapa Pak Su? Candle ni bukan saja tutup di luar atau di bawah low BB, membuat bacaan momentum sell. Sebab ini momentum ni re-entry. Dan dia juga Pak Su berada di bawah garisan. Nampak tak? EMA 50 yang biru tu. Okey. Dan Pak Su nampak yang biru ni garisan ni kan, dekat tak dengan hitam tengah ni? Semakin dekat kan? Semakin. Itu tandanya Pak Su, dia nak jatuh jauh. Itu tanda dia. Saya tunjuk yang dah berlaku lah. Yang belum berlaku macam iya ke? Okey, saya tunjukkan yang dah berlaku. Yang ni untuk naik Pak Su. Pak Su nampak garisan biru ni? Baik. Nampak tak? Sebelum naik, garisan ni berada di atas garisan hitam tengah ni. Ya, betul. Tapi akhirnya garisan biru ni berada di bawah hitam ni. Nampak tak? Dia duduk atas hitam, lepas tu di bawah. Bila dia bawah Pak Su, nampak tak kena naik? Kena naik. Ni perjalanan dia. Sekarang dia nak terbalik, dia nak berpusing, dan garisan biru ni dah rapat balik dengan hitam tengah ni. Tu tanda dia. Saya nampak. Dia beritahu. Sebab ini bentuk lembut. Tu sebab saya suka bentuk lembut. Semua orang nak profit. Ambil profit yang mudah lah. Jadi Pak Su dah nampak kan bentuk ni. So kita jangkakan. Sebab Pak Su, dalam satu hari ada 24 candle H1. Jadi kita tahu, InsyaAllah dalam masa berapa jam atau selewatnya besok, kita tahu yang EMA 50 ni tuan-tuan mampu untuk berada di atas garisan MACD sebab dah ada bacaan momentum sell. Candle dah mula cross di bawah garisan EMA 50. Jadi bagi sesiapa yang dah ada entry, relax lah. Tapi bagi sesiapa yang katakan dia nak scalp,
Dia tak senang hati. Ni kalau aku tidur ni kan kod dia masalah. naik kan. Okey. Tuan-tuan, TP je lah. Dah biru tu TP ya. Sambung esok. Saya adalah trader yang memangnya maklumlah bila dah pegang budak kecil kan, memang tak sempat. Saya pegang weekly, saya layer dan saya gunakan beberapa cara mempelbagaikan risiko. Saya hold selagi bacaan 4 jam tak selesai, saya hold. Buat apa dia nak bagi, saya ambil Pak Su. Tapi kena ingat, bila tuan-tuan pegang weekly Pak Su, biasanya kita akan dapat sekurang-kurangnya 100 pip. Dalam pair yang besar-besar macam GU ni Kurang-kurangnya saya bagi contoh Pak Su. Kalau dalam bentuk ini saya ambil sebagai contoh yang telah pun berlaku lah, yang minggu lepas dia naik Pak Su 300 pip. Jadi Pak Su, dalam 300 pip takkan 100 tak dapat kan, mesti boleh dapat. Itu sebab tuan-tuan, saya masuk dan saya bertahan. Jadi untuk kita melihat perjalanan lebih jauh, apakah yang mungkin berlaku? Macam biasalah Pak Su, lepas lagu ni. Oh, okey. Dah pukul 11 ke? Dah pukul 11. Leka tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika je. Sekejap, cikgu nak teguk air tu, jadi kita temu sebentar lagi. Hilang-hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka, tak sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku selendang yang kau berikan padaku mungkin dapat mengobati luka rindu di hatiku. Kau berubah di saat ku tak rela, simpan saja kenangan itu. Biar ku lupakan semuanya, harapan yang indah kini kala menjadi dendam. Untuk sekali ini ku tak terus berdiri. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku
kita bertemu kembali selepas kita berehat seketika. Kat sini ada yang tegur Pak Su selalu je lupa take 5. Bukan lupa, kita kusyuk kan. Satu lagi ialah bila remaja nak meningkat ke retua dia macam tu. Remaja purba. Remaja purba. Saya juga lah. Okey, baik, kita sambung sikit yang tadi. Kemudian kita akan tanya, kita tengok apa yang mana yang pendengar kita nak. Okey. Silakan. Alright, tuan-tuan, sedikit persambungan sebenarnya apa yang saya nampak ini adalah perjalanan jauh, perjalanan berbulan-bulan yang kita mampu jangkakan untuk pergerakan jiu terjun. Okey. Bagi sesiapa yang baru melihat video ni malam ni dan melihat dan fikir adakah ada entry, bagaimana nak mengenal entry untuk seterusnya. Okey tuan-tuan nampak pada GU DH4 sekarang candle ni belum siap candle dia basuh. Tapi bacaan ni jikalau ia berterusan macam ni jatuh di 4 jam, maka ia mampu untuk membuat bacaan apa basuh? Arah kukuh sel DH4. Apabila muncul arah kukuh sel DH4, maka kita menunggu re-entry sel. Ni untuk besok sebenarnya basuh. Untuk esok. Saya cerita ni entry untuk esok. Dah ada lah. Oh, cikgu punya plan lah. Sebab setup tu dah muncul dan baik. kita dah tahu dalam BBMA bila berlaku arah kukuh adalah dia akan berlaku re-entry. Cuma bagaimana kita nak kenal? Jadi saya suka satu pair ni basuh. Bila dia dah berjalan, saya boleh mempelbagaikan akaun. Okey, ada setup baru, saya masuk juga. Tapi pair yang sama, saya create akaun baru, tapi pair yang sama je. Wow. Bila perjalanan jauh dah selesai, saya tutup semua. Okey. So untuk nak mengenal tuan-tuan, H4 ni saya tukarkan kepada H1. Kenapa? H4 tukar kepada H1. Di sebelah kanan ni. Kenapa? Sebab satu hari di H4 cuma ada 6 candle. 6 candle tidak boleh buat banyak bacaan. Betul. Dalam BBMA dengan 6 candle tuan-tuan boleh buat satu bacaan ketika market trending. Kenapa? Sebab dalam BBMA dia menggunakan garisan. Definisi BBMA adalah menggunakan garisan sekurang-kurangnya MA5. MA5 adalah 5 candle. Jadi pergerakan BBMA menggunakan minimum 5 candle mampu muncul satu bacaan. Yes. Manakala di H1 ada 24 candle. Banyaklah bacaan dia. Okey. Jadi itu sebab kita nampak lebih jelas. Saya kanan ni tuan-tuan tukar pada H1. Okey. Tengah ni saya tukar pada H4. Kiri ni saya pergi kepada daily. Okey. So besok ni dah jatuh dah Pak Su. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan tengok bagi siapa-siapa yang nak entry, sabar, fokus pada H1, tengok EMA 50 ni. Okey tuan-tuan, Pak Su nampak dah EMA 50 ni dah rapat dengan garisan hitam tengah ni, mid baby. Okay. Kita menunggu untuk hitam ni tuan-tuan, mid baby di bawah EMA 50 dan kita menunggu untuk besok jikalau mid baby berjaya berada di bawah EMA 50, kita menunggu top baby ni tuan-tuan semakin menguncup untuk bertemu dengan EMA 50 atau rapat dengan EMA 50. Pada ketika itu buka di 4 jam, tuan-tuan nampak setup re-entry sell. Tu dia. Tu cara nak mengenal sebenarnya. Okay. Right. Cikgu dah bagi hint dah besok. Ini untuk besok tuan-tuan. Lepaskan peluang anda. Memang inilah kerja saya. Saya nampak setup okey, dah boleh agak. Selepas arah kukuh, re-entry. Selepas re-entry, momentum. Selepas momentum, re-entry. Lepas tu dalam BBMA, kalau hari ni ada arah kukuh DH1, DH4, besok ada re-entry. Besok hari apa? Besok hari Rabu. Bila Rabu ada re-entry, lepas tu Khamis ada momentum. Bila Khamis momentum, Jumaat ada re-entry. Itu cerita dia. Dah boleh agak ada hari apa ada apa. Tunggu je. Tu sebab jangan dikejar. Dah susun. Dah dia susun. Tu sebab saya suka BBMA, sebab dia bagi susunan tuan-tuan. Tuan-tuan tunggulah. Bila faham berlaku, bila faham okey di H4 boleh berlaku sekian-sekian, satu hari sekali. Tunggulah. Itu je. Kena banyak sebab kenapa bersabar, sebab tuan-tuan dah ada mapping. Kalau tak ada mapping, apa aku nak buat nak sell sampai mana? Itu baru dekat H4 tuan-tuan. Okey. Itu untuk besok Saya harap dapat membantu. Saya kembali pada daily dan juga weekly. Okey, Pak Su. Sebenarnya yang berlaku di bawah ni tuan-tuan, di weekly dah ada arah kukuh. Yang kita sell minggu ni tuan-tuan Pak Su adalah re-entry sell.
Tapi di weekly, ni perjalanan jauh. Apabila muncul arah kukuh sell, re-entry sell palsu, kita menjangkakan jatuhan kuat hingga ke momentum sell. Momentum sell tuan-tuan adalah candle yang tutup di luar low BB. Jika kita pergi kepada weekly, bermaksud kita ada berbaki dalam 250 pip untuk minimum nak membuat momentum sell. Jadi, saya dah ada entry sekarang. Selagi bacaan 4 jam valid, saya akan hold untuk minimum 250 pip. Hold je lah. Dan akhirnya kita akan tunggu untuk bacaan momentum sell di weekly. Dan kalau muncul, insyaAllah muncul momentum sell di weekly, maksudnya minggu-minggu hadapan palsu dia ada bacaan re-entry sell. Dan bacaan tu akan berterusan berminggu-minggu, insyaAllah sebelum puasa dah dapat duit. Betul. Perjalanan ni memang macam tu. Menabung untuk raya. Cukup bacaan ni palsu, cukup beritahu, pegang jiu, tuan-tuan dah dapat dah mapping apa nak berlaku insyaAllah sebelum raya. Dia dah tunjuk. Selagi benda tu valid, jalan aja palsu. Yes, tu saya suka. Dia clear. Okay. So itu perjalanan yang dapat kita jadikan setakat ni. Dan bacaan 4 jam momentum yang akan menceritakan sama ada ia berterusan ataupun tidak. For now, H1 dah ada momentum sell. Kita tunggu besok atau lusa untuk muncul bacaan momentum sell di H4. Jadi kalau perjalanan tu cantik dan berterusan dengan momentum sell di daily, jauh lah maksud. Jadi jauh lah perjalanan. Itulah tu yang kita tunggu. So tadi ada pertanyaan tentang apa dia maksud pair UCAT. Okey. Bila sebut UCAT, automatik saya akan teringat CAT JPY. Dia kawan baik, satu naik, satu jatuh. UCAT dengan CAT JPY. Kalau tuan-tuan nampak UCAT terbang, CAT JPY terkejut. Itu bentuk yang biasa berlaku lah. Dan UCAT dia palsu adalah suatu pair yang sangat dan mudah terkesan, mudah terangsang dengan pergerakan harga minyak. Betul, Kanada. Sebab Kanada adalah negara pengeluar minyak. Dan kita dah tahu semalam menjunam-junam minyak jatuh, maka terbang-terbanglah UCAT. Maka terjun-terjunlah CAT JPY. Itu cerita dia. Itu dia punya pergerakan. Jadi bila kita dah faham tu, kita boleh cuba melihat pair tersebut untuk nak mencari adakah peluang entry untuk kita. Baik. Jadi kalau saya buka ni tuan-tuan, sekarang saya buka UCAT, saya melihat monthly, saya melihat weekly dan saya melihat daily. Saya tengok. Tuan-tuan, kalau biasa tengok BBA dalam masa 5 second tak ada peluang sell. Tak ada tak ada. Trend sell tak muncul. Kenapa? Mata saya palsu, saya tengok dekat daily. Lepas tu nampak, tuan-tuan nampak pada yang UCAT, tuan-tuan nampak sebatang canak ni. 2 batang lah termasuk hari ni kan. Dan lepas tu tengok garisan hitam bawah ni. Mata tu sebenarnya palsu, garisan hitam tu lagi kuat daripada candle bawah sekali tu. Yes. Yang ni sebab palsu, nampak tak? Dalam bracket tuan-tuan ada nombor 20. 20 bermaksud itu adalah 20 candle. Nampak garisan hitam, tapi itulah 20 candle. Yang atas ni tuan-tuan, kita nampak 1 candle, 2 candle. Yang bawah tu dia beritahu 20 candle. Yang kuat yang bawah tu. Selagi, jadi cara baca dia, garisan hitam tu adalah low BB. Selagi low BB tu palsu, dia kembang ke bawah, selagi itulah jangan mimpi nak sell. Lag, biarkan dia naik lah. Biar itu bacaan ni bacaan kuat, bermaksud kita boleh nampak bahawa perjalanan CAT JPY kita jagakan untuk terus jatuh, dan perjalanan minyak kita jagakan terus jatuh. Katakan tuan-tuan nak juga entry dekat UCAT ni. Kecilkan time frame. Daripada monthly sebelah kiri, saya kecilkan kepada weekly. Weekly saya jadikan kepada daily, dan daily saya tukarkan kepada 4 jam. Baru kita nampak. Apa yang kita nampak? Di 4 jam hari ni tuan-tuan, dia telah membuat satu setup re-entry buy. Tapi dah lepas lah. Dah lepas. Sebab banyak pair tuan-tuan. Saya biasa kalau re-entry buy di 4 jam, saya masuk, tapi saya jarang-jarang. Saya menunggu yang besar. Itu sebab saya pergi GU tadi. Saya menunggu GU weekly sebab saya tahu dia pergi jauh. Kalau setup 4 jam ni lebih pada scalping lah kalau nak masuk.
So pilihan masing-masing lah. Dan kalau saya kecilkan macam biasa, sebelah kanan ni seperti H1. Okay. Kanan H1. Saya tengok bentuk ni tuan-tuan. Allah Akbar. H1. Lepas tu nampak. Okay, saya besarkan tuan-tuan. Bukan apa, ni bentuk yang biasa nampak. Lepas tu nampak garisan ni terkeluar. Garisan biru terkeluar dah masuk dalam kotak BB. Okay. Lepas tu nampak tak ulangan? Ni bentuk ni sama tak dengan ni? Oh, itu tempat entry lepas tu. Tu tuan-tuan Tapi dia berlaku dekat H1. Saya mana nak sempat tengok H1. Siapa yang sempat ni okey ni? Saya tengok terlalu besar. Jadi bila besar dia boleh masuk, dia tahan lama. Yang ini untuk scalping. Ni terbang lagi. Jadi tu bentuk-bentuk dia lepas tu. Tuan-tuan, tu dia H1. Jadi ini kalau siapa yang rajin buat observation, tuan-tuan akan nampak benda ni. Bentuk MR50 tuan-tuan dia keluar pada low BB, trend dekat 4 jam. Ni H1 ni H1. Okey. Ni H1. Yang saya tanda ke ni Pak Su, ini 1 jam. Sedangkan yang ini adalah 4 jam. 4 jam masih uptrend. Jadi bila berlaku MR50 ni berada di luar BB Pak Su. Ini semua zone entry. Semua zone entry untuk nak entry sambung naik. So pergerakan UK tuan-tuan sememangnya dalam keadaan uptrend sehingga sekarang. Siapa sell memang dia menongkar arus. Sebab tuan-tuan tengok di daily lepas tu candle adalah berada tutup di luar top BB. Bermaksud nak naik tuan-tuan kuat lepas tu. Dan garisan MA50 ni dengan garisan low BB lepas tu jauh kan? Jauh. Dia kembang kan? Betul. Tuan-tuan, UCAT masih kuat untuk naik. Jadi siapa nak juga masuk, fokus buy. Adakah entry untuk buy sekarang? Dah terlepas tuan-tuan. Kena tunggu besok. Dah terlepas Dah. Ni benda ni. Okay. Saya kecil-kecil memang saya tak dapat nak fokus tuan-tuan. Tak dapat nak fokus. Saya base time besar. Tapi ini cara baca. Cara baca sama ada di H1, di H4, di daily semua sama. Cuma bila time lagi besar, lagi jarang ada muncul. Di H1 boleh muncul hari-hari. Di H4 mungkin boleh muncul lebih pada sehari. Bentuk-bentuk ni. Alright. So bila UCAT terbang naik, maka CAT JPY kita boleh jagakan untuk terus jatuh. Cuba kita tengok CAT JPY. Terus jatuh. Saya kecilkan, saya pergikan. Okey. Lepas tu nampak CAT JPY ni. Right. Kalau saya kecilkan sekali lagi. Lepas tu okey, lepas tu ni. Lepas tu nampak ni MA50 keluar dari BB. Baik. Ni setup dia. Dan ini tuan-tuan berlaku di H4. Nampak tak? Dia tak berlaku setiap hari. Tapi bila berlaku di H4 bermaksud inilah pasu re-entry sell di daily. Tu cara nak kenal. Pergi di daily tuan-tuan, tuan-tuan nampak ni tak jelas kan? Ni nampak momentum. Ni momentum sell. Bila ada momentum, bila buat re-entry, tapi bila kita pergi candle daily, dia tak jelas. Kau macam kena tak kena je. Tapi bila tuan-tuan pergi 4 jam, yang jelas tuan-tuan nampak MA50 keluar daripada BB dah masuk balik. Dia keluar memang zone-zone entry dah pun bermula. Dan benda yang sama, lepas tu nampak ni dekat H4, pergi pada H1. Lepas tu nampak tak MA50 keluar tu masuk balik. Candle jatuh. Tempat entry sell. Itu je cerita dia. Ulang benda ni, carilah benda ni selalu. Sebab apabila kita menggunakan time yang besar, contohnya H4 entry sell, time kecil ni memudahkan bacaan kita. Jadi macam saya banyak fokus untuk time besar lah. So ini bacaan sebenarnya yang saya post malam. Hari ni pun nak bergerak. Itulah dia market. Dan bila CAT JPY jatuh, UCAT terbang. Kalau siapa yang tanya pasal minyak tu, minyak pun kita jangkakan terus jatuh. Energy, saya memang dah lama tak take energy. Okay, so sekarang saya pergi 4 jam, saya pergi daily dan saya pergi weekly. Right. Wow. Lepas tu tengok di daily, nampak top BB kembang ke atas. Jadi bermaksud tuan-tuan, jatuhan masih kuat. Itulah dia minta balik tu dengan dan lepas tu tengok sebelum yang ada gap yang semalam ni. Lepas tu nampak tak garisan MA50 macam terkeluar sikit daripada BB kat sini. Inilah setup re-entry sell di weekly.
yang mana pergi kat weekly tuan-tuan. Weekly dah beritahu ini garisan, ini arah kukuh, ini setup re-entry cell. Setup ni tuan-tuan, bila pergi kat weekly, dia sebatang candle dia cocok atau cocok pula, dia touch 5-10. Dan bila pergi kepada daily, tuan-tuan nampak EMA 50 ni terkeluar sedikit dan masuk kembali. Inilah zone-zone dia. Inilah zone market hilang volume sell di daily atau re-entry sell di weekly. Sebelum berlaku gap, dia dah buat setup. Dan sekali lagi tuan-tuan, dia buat bacaan momentum dan ni re-entry. 2 kali setup keluar di daily, which is 1 minggu, minggu lepas dan 1 minggu dan 2 minggu sebelum ni beritahu re-entry sell dan baru ada gap. Jadi entry tu dah ada. Entry tu dah ada tuan-tuan. Dan hingga sekarang, bagi jika ada sesiapa yang masih lagi ada sell tapi tak TP, sabarlah, sebab Tok Bibi ni tuan-tuan, dia masih kembang ni. Kembang. Dia kena kuncup ke bawah ni baru lemah, sebab apabila Tok Bibi kuncup ke bawah tuan-tuan akan nampak candle-candle ni dah mula tutup atau berada dalam Bibi. Tu tadi dah lemah. Sekarang belum lagi. Dan bila kita pergi 4 jam, okey, saya kecilkan. Lepas tu nampak. Bila saya besar macam ni, kita hanya nampak sini setup ni ya. Kita nampak setup re-entry sell. Mata saya jarang pergi 5-10 ni. Saya tengok BB. Sebab BB adalah perjalanan 20 candle. Dia lagi kuat daripada MA5, MA10. Dia lagi kuat. Sebab dia 20 candle. Okey. MA5, 5 candle. MA10, 10 candle. BB, 20 candle. Jadi dia lambat buat kerja, tapi dia kuat. Saya nak yang kuat. Lambat pun tak apa, saya nak yang kuat. Jadi tuan-tuan nampak kat sini Tok BB kan? Nampak? Sebab ni 4 jam. Dan tengah ni lah daily. Satu hari ada 6 candle H4. Jadi kita menunggu besok untuk minyak ni, top ni bertemu dengan MA50 atau rapat untuk membentuk bacaan re-entry sell di daily. Sebab kenapa re-entry sell? Sebab Tok BB di daily tuan-tuan masih lagi kembang. Satu candle daily 6 candle H4, 2 candle daily 12 candle H4. Jadi tuan-tuan, kalau buat 2 hari, contohnya besok hari Rabu, Khamis dan Jumaat tuan-tuan, ada 6 darab 3, 18 candle. 18 candle tuan-tuan mampu untuk Tok BB bertemu atau rapat dengan MA50 membentuk bacaan re-entry sell di daily. Jadi minggu ni kita boleh nantikan untuk setup sekali lagi re-entry sell di daily untuk oil untuk terus jatuh. Dan jikalau ini berlaku bermaksud-maksud CAT JPY terus jatuh, UCAT terus terbang. Itu perjalanan minggu ni. Cuma kita tunggu setup dia yang kuat. So saya harap tuan-tuan dapat apa? Dapat sedikit ilmu untuk nak cara membaca menggunakan garisan. Saya sebenarnya cuba nak elak gunakan perkataan-perkataan ekstrim, MHV. Saya nak tuan-tuan belajar mengenal garisan tu. Sebab tuan-tuan, garisan ni kalau tuan-tuan mahir tengok persilangan, dia ada 8 garisan menggunakan multi time frame. Tuan-tuan faham pergerakan-pergerakan ni, tuan-tuan boleh agak apa nak buat. Tak kisah tuan-tuan letakkan nama apa saja sekalipun, garisan ni whatever nama tuan-tuan nak guna, tapi tuan tahu bila top bertemu dengan EMA di H4, maka di daily setupnya adalah re-entry. Bila top bertemu EMA di daily, setupnya adalah re-entry di weekly. Bila top jumpa atau rapat dengan EMA di weekly, setup adalah re-entry di monthly. Begitulah pergerakan dia. Tapi dia kena mengenal lah. Yes, dia kena faham. Itu sebab kita kena memerhati. Saya memerhati bertahun-tahun. 6 tahun masuk ke 7 tahun. Saya tengok candle-candle ni, saya tengok garisan. Lepas tu lama-lama tuan-tuan kita dah boleh agak. Macam sekarang saya katakan, okey, untuk oil, untuk membuat setup re-entry sell di daily. Tuan-tuan kata, adakah mungkin berlaku besok? Saya kata possible, mungkin petang atau malam. Sebab kalau nak ikut besok ada 6 candle lagi H4. So possible. Okay. The worst maknanya paling lewat mungkin hari Khamis. Sebab bilangan candle tu. Jadi bila muncul, okey, tuan-tuan nampak, okey, peluang untuk nak sell lagi. Sebab kat weekly lepas tu, sangat kuat untuk jatuh. Sangat-sangat kuat. Sebab lepas tu tengok weekly, top dia kembang gila. Macam daily. Tuan-tuan ingat satu weekly 5 daily. Baik. Kalau weekly dah kembang macam itu, jauh lah tuan-tuan. Ni perjalanan jauh benda begini. Jadi minyak kita jagakan untuk jatuh lagi jauh lah.
Sebab saya ada terbaca beberapa jangkaan, ada yang menjangkakan sehingga ke $20. Sekarang baru $33. Sama-sama kita nantikan. Tunggu. So ada apa lagi soalan tu? Okay, saya nampak tadi. Okay, macam sesuai untuk saya tanyakan lah. You sesuai tak untuk entry? Nanti itu bukan. Okay, Sifu, apa cadangan tentang gap? Ada yang kata bila ada gap, candle akan tutup semula gap. Okay, saya suka soalan tu sebab dulu pun saya suka tengok benda pelik-pelik gap ni. Okay. Tuan-tuan, tutup tak tutup tu bukan kerja kita. Itu bukan kerja kita. Kerja kita monitor ada setup tak? Itu je. Jangan sibukkan dia nak tutup ke tak tutup. Jangan sibukkan tu. Kadang-kadang kata okey, ni dah boleh buy. Dah boleh buy untuk dia tutup. Provin. Apa ilmu yang kita ada mengatakan dia nak tutup? Setakat hari ni tuan-tuan, berdasarkan pada oil di weekly, oil kepada daily, oil kepada 4 jam, saya tak nampak lagi benda tu. Sebab kenapa? Jatuhan di daily belum selesai. Jatuhan di weekly pun belum selesai. Belum selesai lagi. Betul. Kalau dia nak tutup sekalipun, dia boleh tutup bila? No one knows. Ini isu yang sedang berlaku sekarang. So, saya purely based on candle, dan hingga sekarang peluang yang saya nampak berdasarkan pada 4 jam. Saya jangkakan insya-Allah besok atau lusa pertemuan top BB yang tengah kuncup ni dengan EMA ataupun rapat untuk membentuk re-entry sell. Di mana? Di daily. Dan adakah gap ni ditutup? Wallahu a'lam. Tapi fokus saya adalah untuk sell. Jadi bila bentuk ni kita nampak fokus untuk sell, maka kita pergi kepada semua yang ada CAD, kita nampak bentuk-bentuk yang hampir sama. Yang hampir sama. Dulu masa saya pantang, dulu masa berbelajar kan. 2010 11 pantang gap. Okey, ini gap. Sure mesin tutup punya, saya pun buy. Terkejut kau. Bila terkejut, MC saya. Okey, tapi dia tutup gap, tapi bukan masa tu. Berminggu-minggu selepas tu baru tutup. Jadi timing pada kita kena entry tu, ada tak peluang untuk buy? Kalau tak ada, janganlah masuk. Okay. Ikut apa yang Senang kita nampak. Kan? Okay. Ikut apa yang kita nampak. Okey, baik. Muhammad Fazlil diharapkan dapat penjelasan yang sangat jelas tu. Sebenarnya gap ni tak main peranan sangat. Kita boleh je kan. Gap ni isu memang isu sebab orang nampak pelik. Sebab dekat currency, kat currency jarang ada gap. Tapi kalau kat saham, gap ni mainan lah. Siapa biasa trade saham global ke, saham Bursa Malaysia ke, gap ni normal. Katakan sebagai contoh, katakan tuan-tuan nak pergi ke okey. Ini 3 saya contoh saya buka katakan kita punya palm oil FCPO. Okey, FCPO kita punya palm oil. Okey, palm oil kita sekarang pun saya lately saya tengah monitor. Tuan-tuan tengok, saya besarkan yang ni. Okey, saya besarkan. Tuan-tuan nampak ada gap kat sini. Ni ada gap. Sorry. Kat sini. Allahu Akbar. Ni ada gap. Okey. Bila kita trade, contohnya selain daripada currency, kita orang tu dah biasa. Gap tu memang ada. Ni palm oil Malaysia, palm oil. So, bila kita pergi kepada currency, gap ni macam pelik. So bila kita biasa tengok currency, bila kita biasa tengok saham, bila kita biasa tengok komoditi, kita akan nampak gap ni memang satu benda mainan. Kalau kat saham, kalau komoditi, dekat currency dia jarang-jarang. Tapi dia boleh berlaku. Dia boleh berlaku. So sekali lagi, nak masuk atau tidak, tengok tuan-tuan, ada tak setup. Kalau tuan-tuan kata dia nak naik nak buy, ada tak setup buy? Kalau ada setup buy, jalan. Bagaimana nak kena setup buy? Saya menggunakan momentum di 4 jam. Ada atau tidak bacaan momentum buy? Jawapannya tak ada. Kalau tak ada momentum buy, tak payahlah fikir buy. Fokus apa yang kita nampak. Bila kita trade, kita nak market dengar apa yang kita fikir, tak boleh lah. Depo kita berapa? $10, $20, $100, $1,000, $10,000. Dia tidak akan mengubah apa-apa pun. Kita kena ikut apa yang market beritahu. Kalau sekarang oil kata masih lagi dalam bacaan jatuhan, downtrend di daily, downtrend di weekly. Sebab weekly tuan-tuan ada bacaan momentum sell.
maka ikutlah bacaan apa yang market dah tunjukkan pada kita. Okay, so Alhamdulillah, sangat jelas. Alhamdulillah. So saya rasa sedikit kefahaman ni, saya lebih terarah kepada bagaimana nak baca candle sebenarnya. Tak kisah pay apa pun tuan nak tanya, saya lebih terarah kepada candle. Pay CHF, pay JPY, pay USD, doesn't matter. As long as candle ada bentuk daripada BB, Bolehlah cikgu jelaskan. InsyaAllah boleh. Bacaan dia tetap sama. So sekali lagi, bagi sesiapa yang ada entry di GU, kita hold sama-sama. InsyaAllah nanti saya akan update dekat saya punya YouTube channel, Nastrio, dan juga saya punya channel dekat Telegram. Saya akan update ada masa ke semasa bila ada setup cantik. Right? Alhamdulillah. Alright, dengan itu terima kasih. Moga bertemu pada minggu hadapan. InsyaAllah. Untuk analisa yang seterusnya, moga dapat membantu semua di sana. Alright. Amin. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Segala tip-tip ilmu-ilmu yang telah pun diberikan kepada semua penonton-penonton. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan kita mendengar, dan jangan lupa benda yang baik ini kita share lah dekat rakan-rakan yang lain di luar sana. Okey, esok kita akan bersama dengan dua segmen. Satu segmen Tajian SM Malaysia jam 8.30 malam. Kemudian 10.30 malam kita akan bersama dengan bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Saya doakan